Satu lagi matlamat yang sangat penting yang suka kita kongsikan pagi ini adalah matlamat yang menjurus ke arah keuangan yang perlu kita urus secara bertanggungjawab kerana ia merupakan sebahagian daripada dunia kita, nak tak nak. Semua benda pun perlukan keuangan dan akan ada satu hari nanti di mana kita yang berusia di bawah 50 tahun ni akan menjadi di atas 55 tahun, atas 60 tahun, tidak boleh bekerja. Perlu ada satu plan persaraan, bukan setakat EPF sahaja ya. Betul. Tambah kepada itu. Ya, jadi bagaimana cara untuk kita urus wang untuk bermula tahun 2022 ini, sukses ataupun stres, yang mana satu pilihan anda? Kita nak belajar daripada Pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC UM, iaitu Profesor Emeritus Datuk Norma Wamso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Pertama sekali, kita nak lebih spesifik tentang apa itu sebenarnya belanjawan dan belanjawan peribadi secara lebih khusus. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama penonton pagi ini ya. Mengatakan tentang belanjawan dalam keadaan kita yang menghadapi kesusahan begini ya. COVID dan juga banjir yang telah melanda kita, ramai di antara kita yang menghadapi masalah ya. Walau bagaimanapun kita mesti memikirkan bagi mereka yang mampu ataupun yang boleh, atau untuk menjadi panduan masa hadapan kita lah ya, bahawa kita perlu untuk membuat putusan tentang perbelanjaan kita dengan melihat kepada pendapatan kita ya. Jadi belanjawan peribadi adalah satu bentuk anggaran mengenai dengan melihat kepada tanpa mengira kedudukan keuangan ya, iaitu anggaran tunai pendapatan dan perbelanjaan. Dan banyak manfaat yang dapat hasil daripada belanjawan peribadi ini kerana kita dapat menjejak apakah jenis belanjawan yang telah kita lakukan dan apakah matlamat kita di masa hadapan, kerana matlamat keuangan kita masa hadapan akan menentukan apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi kita mestilah berbelanja mengikut dengan pendapatan semasa kita ya. Kalau kita menghadapi kesusahan begini, bagaimana caranya kita menyemak semula perbelanjaan kita ya. Itu yang dimaksudkan belanjaan peribadi ya. Setiap belanjawan itu pastinya menjurus kepada bagaimana untuk menyimpan wang untuk usia emas kita dan bagaimana untuk sebenarnya mengurus wang sedia ada. Namun satu perkara yang akan menghalang perancangan itu adalah kenaikan harga barang. Tak kala berlakunya pandemik dan juga keadaan di mana harga barang di pasaran bukan satu, bukan dua, tapi hampir kesemuanya melihat kenaikan pada tanda harga. Jadi apakah pendapat dan juga nasihat Profesor Emeritus berkaitan dengan kenaikan harga barang dan bagaimana ia memberi kesan kepada belanjawan peribadi rakyat Malaysia? Sememangnya harga barang akan berubah ya, terutama dengan keadaan banjir ini. Kita punya supply chain akan tersekat juga ya, untuk sampai ke kawasan-kawasan tertentu. Ini adalah sesuatu di luar jangkaan, tetapi apa yang kita perlu lihat dalam perancangan apa sekalipun, termasuklah perancangan keuangan ya, iaitu menyemak semula sama ada matlamat yang nak kita capai untuk setiap orang. Saya rasa matlamat belanjawan keuangan ialah supaya kita mempunyai financial security ya, ataupun keselamatan keuangan itu ya. Jadi kita perlu menyemak semula perbelanjaan kita. Adakah matlamat kita itu munasabah ya, bagaimana kita membahagikan ya antara perkara-perkara yang kita perlu atau perkara-perkara yang kehendak ya, antara apa yang dipanggil sebagai wants and needs ya. Keperluan kita sama ada ianya keperluan ataupun kehendak kita ya. Kalau keperluan itu memang mustahak. Kalau kehendak mungkin kita kena semak semula dan berfikir bagaimana untuk kita mengkaji semula ya, apakah perancangan kita itu sesuai dengan keadaan harga, dengan keadaan status keuangan kita ya. Ramai di antara kita mungkin yang kena berhenti kerja. Ada di antara kita yang mungkin harga pendapatan berkurangan atau hours
bekerja, ya, jam bekerja dikurangkan dan maka gaji juga dikurangkan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira apabila kita membuat perancangan keuangan peribadi. Baik, dan satu perkara adalah bila banyak masalah yang berlaku dari segi kekurangan sumber keuangan, kalau diberhentikan kerja, bisnes pun tak berjalan dengan lancar disebabkan situasi pandemik dan sebagainya. Kita mengharapkan ihsan dan juga bantuan daripada kerajaan. Jadi permulaannya di situ, adakah baik untuk kita mengharapkan 100% kepada bantuan yang diberikan kepada kita dalam kita memastikan perbelanjaan kewangan kita itu dapat diusahakan dengan kelebihan yang diberikan oleh kerajaan itu? Memang benar bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu telah dapat membantu ramai di antara mereka-mereka yang memerlukan. Tapi itu adalah jangka masa pendek. Ya. Kerajaan tidak boleh terus-menerus menyediakan bantuan dengan skala yang besar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan kalau dulu bantuan untuk COVID, ya, COVID-19, sekarang ini adalah untuk banjir pula ya. Jadi untuk jangka masa panjang, individu atau kita perlu membuat ataupun merancang ya pendapatan kita sendiri, kerana hanya kita yang betul-betul memahami keperluan dan kemampuan kita sendiri. Ya. Selalunya dikatakan bahawa simpanan bukan sahaja untuk masa-masa kecemasan atau menghadapi krisis, tetapi juga untuk hari tua. Tetapi seperti yang dikatakan oleh ramai orang juga, macam mana nak menyimpan, nak makan pun tak cukup. Ya. Ini adalah sesuatu yang mungkin boleh dipertikaikan juga. Ya. Kalau nak ikutkan pendapatan, walaupun banyak juga kehendak nanti yang akan yang kita hendak. Ya. Jadi kita perlu membezakan apa yang perlu dan apa yang dikatakan sebagai wants, itu ada kehendak itu. Ya. Dan sudah pasti kita juga melihat kepada keadaan dunia yang sedang bangkit daripada pandemik ini, namun ada yang mungkin paksa untuk kembali semula kepada keadaan-keadaan dalam 2021 dan 2022 di mana kes-kes dalam negara luar semakin meningkat. Namun di Malaysia kita mempunyai plan untuk bergerak ke hadapan, menjangkaui situasi-situasi MCO dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menyusun semula perbelanjaan kita dalam dunia pasca COVID-19? Pertama sekali kita mesti luangkan masa untuk menyimak kedudukan keuangan kita. Mungkin mendapat berbincang dengan pasangan masing-masing. Ya. Kita kena realistik dalam kita menghadapi masa hadapan, dan kalau ada anak, bawa anak sekali untuk berbincang, kerana simpanan ya perbelanjaan yang berhemah ini bermula dari kecil, dari kanak-kanak, jadi kita perlu mengajak anak-anak kita juga untuk berbincang dengan kita bagaimana untuk kita menghadapi cabaran kita. So pertama, luangkan masa untuk membuat perancangan dan membuat pelarasan, ya, dan untuk menjejak perbelanjaan kita. Yang kedua, buat kiraan, ya, wang masuk keluar, ya, dan bezakan apa yang diperlukan untuk jangka masa pendek, ya, seperti perbelanjaan harian, ya, dan juga perbelanjaan bulanan dan tahunan yang diperlukan. Dan seterusnya juga untuk jika sekiranya ada peluang untuk membuat simpanan, kerana simpanan ini boleh dianggap sebagai insurans ataupun polisi insurans pribadi jika sekiranya berlaku kemungkinan ataupun krisis seperti ini. Baik, sesuai sekali dengan topik kita, urus wang, sukses ataupun stres. Jadi bagaimana cara untuk kita urus belanjawan peribadi kita ni, sama ada ia boleh menghala ke arah sukses ataupun stres. Panduan daripada Prof. Silakan. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, pertama kita menjejak perbelanjaan kita. Kita harus menjejak, ya, to track our expenditure. Kita juga menyemak dan kemaskini, ya, matlamat seperti apa yang perbelanjaan, ya, atau kos yang lebih tinggi, dan kita boleh melihat semula corak perbelanjaan dan matlamat kita, dan pastikan matlamat yang ditetapkan itu adalah realistik
menarik dan mudah dicapai. Dan juga ramai di antara kita ni yang mengetahui tentang aplikasi dalam talian, ya. Itu juga boleh digunakan. Dan salah satu daripada perkara yang mustahak ialah untuk supaya kita kekalkan motivasi kita. Kita menghadapi masalah, ya, tetapi insya-Allah, ya, masalah kita cuba atasi bersama, ya, bukan sahaja individu, masyarakat sekeliling juga membantu, kerajaan juga membantu. Dan jika sekiranya kita ada pendapatan yang lebih, ingat masa ini, dan umpamanya kad kredit adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian lah, ya. Penggunaan kad kredit ini boleh membuatkan kita lari daripada landasan, ya. Dan satu pesanan, ya, daripada rule of thumb lah yang ramai orang mengatakan bahawa prinsip 50-30-20, ya, pulang sama ada ini sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, iaitu 50 untuk keperluan, ya, perkara seperti untuk terus hidup lah, seperti makanan, perumahan, pengangkutan dan sebagainya. 30 lagi adalah untuk kandak, ya, the wants, ya, ataupun perbelanjaan yang tidak begitu penting tetapi mungkin telah lama difikirkan untuk mendapatkannya, dan 20% lagi untuk simpanan, ya. Ada setengah juga orang mengatakan bahawa jika sekiranya kita telah mempunyai EPF dan statutory ataupun social security itu, kita menyimpan 10%, ya. Jadi ini bergantung ke atas kedudukan keuangan terkini lah, ya. Sebab sekarang ini susah kita nak buat satu generalisation sebab keadaan sekarang kita ni tidak normal, ya. Kita tidak normal. Keadaan kalau normal tu boleh kita kata 50-30-20, tapi keadaan sekarang tidak normal. So kalau tidak normal itu diharap bersabar, tapi apabila kita telah normal, ya, panduan ini selalunya digunakan, dan dengan panduan itu insya-Allah, ya, kita akan lebih keuangan kita atau ya, kedudukan keuangan lebih terjamin, ya, lebih selamat, ya. Yang apa yang saya maksudkan dengan matlamat perbelanjaan keuangan, iaitu financial security ataupun financial space, ya, yang kita nak jadikan sebagai matlamat, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Emeritus kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan memberikan sedikit sebanyak penerangan bagaimana kita boleh mengurus kewangan dalam keadaan yang sukar ini. Selamat tahun baru kita ucapkan kepada Profesor Emeritus sisi keluarga. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Assalamualaikum dan selamat merancang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, jadi selamat merancang ni kepada semua. Mana kita harus sesuaikan dengan situasi semasa. 50-30-20 kita boleh guna pakai konsepnya, tapi kita boleh sesuaikan mengikut keadaan terkini kita, dan lama-lama kita boleh ikut prinsip yang dikongsikan oleh Profesor Emeritus Datuk sebentar tadi.